Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, cikgu doakan semua. Semoga semua berada dalam keadaan sihat ya. Okey, pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, iaitu tajuk Berbakti Demi Anak Bangsa. Sebelum ni kita ada belajar pasal berbakti juga kalau ingat kan. Sebelum ni kita belajar hidup berbakti. Dalam hidup ni kita kena sentiasa berbakti. Hidup ni jangan menyusahkan orang, tapi kena sentiasa berjasa dengan orang, bantu orang. Okey, berbakti demi anak bangsa. Apa tu anak bangsa? Anak bangsa tu keturunan kita lah. Macam kamu, kanak-kanak, tu anak bangsa lah. Kanak-kanak, anak-anak atau anak bangsa. Okey. Selepas tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muzalfah menunggu surat tawaran kerja. Beliau berasa gembira apabila menerima surat itu selepas membuat permohonan. Cikgu Muzalfah mendapat tawaran mengajar di Sarawak. Beliau akan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak Mukah. Beliau telah dihantar oleh keluarganya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Setelah sampai di sekolah itu, Cikgu Muzalfah disambut dengan mesranya oleh penduduk kampung. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, semua murid suka akan Cikgu Muzalfah. Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Jadi, beliau mengajar mereka dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, banyak murid telah berjaya dalam peperiksaan. Murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzalfah. Okey, ni dia cerita berkenaan berbakti demi anak bangsa. Cerita berkenaan dengan seorang guru. Seorang guru yang baru habis belajar dan dia mula mengajar, dapat tawaran mengajar di salah sebuah sekolah di negeri Sarawak. Untuk pengetahuan kamu, cikgu pun senasib lah dengan Cikgu Muzalfah ni. Cikgu dulu pun habis belajar, mula-mula sekali cikgu dapat tawaran di Sarawak juga. Mula-mula dapat tu nangis. Sebab jauh sangat tapi nasib baik cikgu nasib baik juga pada waktu tu ramai dalam kelas cikgu, dalam orang kata kumpulan cikgu, batch cikgu, memang waktu tu ramai yang dapat negeri mengajar di Sabah dan Sarawak ni. Jadi cikgu tak keseorangan. Pergi airport tu, sebelum pergi airport pun cikgu pergi hotel dulu, dengar taklimat dulu, bermalam di hotel dulu. Jadi sebab ramai, terlalu ramai masa tu. Cikgu pun jumpa kawan-kawan cikgu apa semua. Jadi cikgu tak keseorangan, tak adalah cikgu sedih sangat. Masa sebelum pergi kat rumah tu je lah yang sedih. Sebab takut lah kan. Bila cikgu dengar kena mengajar kat Sabah Sarawak, cikgu bayangkan pedalaman. Naik bot, naik semua benda tu, naik panjat gunung apa semua, tidur dalam hutan apa semua. Kita akan bayangkan macam tu kan. Tapi sebenarnya tak pun. Sekolah cikgu tu luar bandar, tapi still jalan still okey lah. Kemudahan dia semua ada. Okey, internet pun walaupun lambat tapi still ada. Bandar dengan Pekan pun tak adalah jauh, hampir setengah jam lah. Lepas tu, tapi walau macam tu, cikgu ada juga pengalaman sebab cikgu pernah jaga UPSR dekat Sekolah Pedalaman 3. Jadi cikgu adalah pengalaman naik bot berjam-jam, 3 kenderaan cikgu naik masa tu. Mula-mula pacuan 4 roda yang macam Hilux tu kan. Cikgu naik tu, lepas tu dah naik tu 4 jam kot. 4 jam ke 2-3 jam macam tu. Dan sebab tu cikgu kena bertolak awal. Hari Ahad dah bertolak dah. Isnin kan periksa UPSR. Ahad tu pagi tu cikgu dah bertolak.
Jadi mula-mula naik kereta Hilux tu selama 3-4 jam. Lepas tu cikgu naik bot laju. Bot laju selama lebih kurang 3-4 jam juga. Lepas tu sebabkan daripada sungai yang besar bertukar kepada kawasan jeram sungai yang kecil, jadi cikgu kena tukar, tak boleh naik bot tu. Naik pula macam perahu. Naik pula perahu. Lepas tu kebetulan pula waktu tu air macam laju. Jadi perahu tu pun macam ni sikit. Jadi terpaksalah kami tolak perahu tu dengan bawa kertas soalan. Murid cikgu, murid yang cikgu kena jaga tu 3 orang sahaja. Cikgu masa tu pergi 2 orang, ketua pengawas dengan cikgu. Nasib baiklah ketua pengawas cikgu tu ustaz, cikgu lelaki. Jadi beranilah sikit. Dan cikgu pun risau cikgu akan tinggal kat mana, bermalam kat mana. Rupanya dia ada kuartus guru kat situ. Cikgu duduk bersama dengan guru daripada Semenanjung Malaysia juga. Dia memang mengajar kat sekolah tu. Dan itulah pengalaman lah. Dah lama dah, tinggal berapa tahun yang lepas, hampir 7-8 tahun yang lepas. Okey, pengalaman cikgu mengajar di negeri Sarawak. Nanti kalaulah kamu ada yang bercita-cita nak jadi guru, kena terima kena terima, ni lah cabaran dia demi mendidik anak bangsa ni. Cikgu kena berkorban, tinggalkan keluarga jauh-jauh, kesian kan macam cikgu Muzalfah ni. Jadi kenalah balas jasa guru tu. Bukan cikgu minta wang ringgit ke kereta besar, ke rumah besar bila kamu dah berjaya nanti. Cikgu just minta kamu berjaya je, tu je. Dengar arahan cikgu, buat kerja yang cikgu bagi, just macam tu je. Okey, kita tengok penyataan dia. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Nilai dia daripada penyataan yang merah ni, beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Nilai dia adalah cekal. Kuat. Dia seorang yang kuat lah, nak tinggalkan keluarga jauh-jauh kan. Penyataan yang kedua pula. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Nilai dia mestilah kasih sayang. Kasih sayang. Okey, yang seterusnya. Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Okey, nilai dia adalah kejayaan. Betapa berjaya. Okey, kita nak nak buka buku aktiviti pula. Muka surat 10. Buka buku aktiviti muka surat 10. Okey. Okey, aktiviti dia baca dan nyatakan nilai. Nilai murni. Okey, kita baca sama-sama Kerani di Balai Polis. Okey. Norma Kerani di Balai Polis. Setiap hari beliau pergi bertugas pada awal pagi. Sebaik-baik sahaja beliau sampai di pejabat, beliau akan memastikan tempat kerjanya bersih. Beliau akan menghidupkan komputer untuk memulakan tugas. Norma akan menyusun semua surat untuk ketua balai dan meletakkan surat itu di dalam fail di bilik ketuanya. Beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Kadang-kala Norma melayan orang ramai yang hadir ke balai untuk pelbagai urusan. Beliau melayan mereka dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Jika kerja tidak dapat disiapkan di balai, beliau membawa kerjanya pulang ke rumah. Beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Okey, kita tengok perenggan yang pertama, ayat yang di bold ni, yang dihitamkan ni. Pergi bertugas pada awal pagi. Apa nilai dia? Nilai yang kita dapat dekat sini ialah menepati masa. Menepati masa. Okey, kita tengok yang kedua. Memastikan tempat kerjanya bersih. Seorang yang, maknanya Kerani ni, Normah ni seorang yang apa?
pembersih ataupun dia seorang yang menjaga kebersihan lah kan. Pembersih lah kata. Pembersih. Okey. Lepas tu beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Ini kita panggil nilai yang ada dekat dalam ayat ni adalah amanah. Norma seorang yang amanah. Amanah dalam melaksanakan tugasnya. Okey, dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Yang ini kita panggil adil. Adil lah, dia layan semua sama rata kan. Tak adalah orang dia mentang-mentang Melayu Islam dia layan baik kat orang Melayu Islam je, bahasa-bahasa lain dia tak layan dengan elok. Tak boleh macam tu, kena adil. Layanan kena sama semua orang. Okey, beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Yang ni dah memang ada lah. Tekun, seorang yang tekun ataupun rajin. Okey. Ini adalah nilai-nilai murni dia. Hari ini tu sahaja kerja yang cikgu bagi. Kamu boleh ikut, cikgu dah bagi jawapan siap-siap dah dalam ni. Okey, jangan lupa ya, esok kita tak ada kelas, tapi hari Jumaat kita ada sama ada kamu akan mendeklamasikan sajak kemerdekaan sambil pakai topi yang cikgu suruh buat seni tu. Okey, lepas tu ataupun pantun boleh juga. Ada kawan kamu yang dah hantar video pun dengan cikgu. Okey, nanti hari Jumaat nanti cikgu akan dengar setiap orang yang mana ada yang hadir kelas lah pada hari tu. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.